you've been told, but the sky right here's gonna hold the world. Yeah, that is where I'm gonna be, because I wanna be. No, I don't wanna sit still, look pretty. You get up on your 9 to 5 dream of picket fences and trophy wives. But no, I'm never gonna be, cause I don't wanna be. No, I don't wanna sit still, look pretty. Oh, I don't know. Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya dan ahli kumpulan saya daripada subjek Jaringan Masyarakat akan memulakan mengenai isu makanan berkhasiat untuk kesihatan mental. Maksud makanan berkhasiat ialah ia merupakan satu tabiat untuk memilih makanan yang hendak dimakan dengan tujuan memperbaiki atau mengekalkan kesihatan tubuh badan dan mental. Hal ini kerana makanan yang berkhasiat adalah untuk memenuhi keperluan pemakanan harian dan pada masa yang sama dapat mengurangkan risiko penyakit yang berkaitan dengan pemakanan. Sebagai contoh, diabetes, kolesterol dan darah tinggi. Oleh itu, segelintir masyarakat sering mengamalkan pemakanan berkhasiat atau dikenali sebagai diet. Ini akan meningkatkan lagi kesedaran dan dalam kalangan masyarakat ke arah amalan gaya hidup sihat yang betul. Cadangan pemakanan seimbang yang boleh diikuti untuk mengelakkan kesejahteraan mental. Berikut merupakan antara jenis makanan atau panduan pemakanan yang boleh diikuti bukan sahaja memberi manfaat kepada tubuh secara fizikal, malah untuk kesihatan mental. Makan sekurang-kurangnya 5 bahagian buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari. Ini termasuklah jenis buah-buahan atau sayur-sayuran segar. Makan makanan berasaskan nasi, roti, kentang, pasta atau sumber karbohidrat berganji yang lain. Jenis yang terbaik adalah jenis bijirim penuh. Pastikan anda mengambil 30 gram sumber serat setiap hari. Ianya sama dengan jumlah makanan seperti berikut: 5 bahagian buah-buahan dan sayur-sayuran, 2 biskut bijirim penuh, 2 potong roti bijirim penuh dan sebiji kentang bakar yang bersaiz besar. Tidak dilupakan sumber tenusu. Anda juga perlu mengambil sumber tenusu atau produk alternatif bagi tenusu seperti air kacang soya. Pilih jenis rendah lemak dan juga rendah gula. Makanlah kekacang, ikan, telur, daging dan juga sumber protein yang lain. Ini termasuklah 2 bahagian ikan setiap minggu, yang mana salah satunya mestilah jenis ikan berminyak seperti ikan salmon atau tenggiri. Pilih minyak dan sapuan yang tidak tepung dan ambilnya dengan jumlah yang sedikit sahaja. Minum antara 6 hingga 8 gelas air sehari. Individu dewasa perlu mengurangkan pengambilan garam iaitu kurang daripada 6 gram garam. Wanita hanya perlu mengambil sekitar 20 gram atau kurang lemak tepung atau 30 gram bagi lelaki. Makanan dan kalori. Setiap makanan yang kita makan akan menghasilkan tenaga. Tenaga yang terhasil daripada proses pembakaran makanan dalam tubuh ini dikenali sebagai kalori dan ia boleh diukur dengan unit kilokalori. Tahukah anda bahawa kalori diperlukan oleh tubuh untuk berbagai aktiviti harian? Aktiviti yang memerlukan kalori termasuklah pengekalan suhu badan, aktiviti metabolisme, proses pertubuhan dan aktiviti fizikal. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan kalori harian anda perlu ingat bahawa perancangan kalori bergantung kepada faktor-faktor seperti jantina, umur, aktiviti fizikal. Lelaki memerlukan lebih banyak kalori berbanding wanita disebabkan peratusan otot yang lebih banyak pada tubuh mereka. Remaja juga memerlukan lebih kalori daripada orang dewasa kerana mereka sedang melalui proses pertumbuhan yang sangat pesat. Kesan-kesan pengambilan kalori yang berlebihan. Pengambilan kalori yang berlebihan daripada keperluan boleh menyumbang kepada masalah berlebihan berat badan dan obesiti. Berlebihan berat badan dan obesiti boleh meningkatkan risiko penyakit tidak berjangkit seperti diabetes, hipertensi, setengah jenis kanser dan penyakit jantung. Kesan-kesan kekurangan pengambilan kalori, kurang berat badan, kekurangan nutrien tertentu yang diperlukan oleh tubuh, bantut dalam kalangan kanak-kanak. Makanan seimbang ialah pengambil makanan yang cukup untuk keperluan tubuh badan. Manusia memerlukan makanan dan vitamin untuk memproses
dan menjaga kesihatan. Media massa turut mempopularkan pemakanan seimbang menerusi pelbagai program dan penulisan artikel mengenai pemakanan yang sihat ini. Oleh itu, wujud pelbagai kebaikan daripada makanan seimbang ini. Kepentingan makanan seimbang yang utama ialah sikap ini menjadikan pembesaran manusia itu lebih sempurna daripada aspek fizikal. Tubuh badan menerima semua keperluan zat yang diperlukan untuk membina tubuh badan yang kuat daripada keperluan fizikal manusia. Keupayaan fizikal yang ketara ini menjadikan seorang manusia itu boleh menjalankan tugasannya dengan begitu baik dan sempurna. Jelaslah, pemakanan seimbang menjadikan fizikal manusia itu lebih baik berbanding manusia yang kurang menjaga aspek pemakanan. Selain itu, pemakanan yang seimbang menjadikan perkembangan mental seseorang itu terganggu pula. Kekurangan zat makanan yang tertentu boleh menjadikan mental seorang itu tidak cukup cerdas atau mudah letih apabila cuba menyelesaikan sesuatu perkara yang dialami dalam kehidupan seseorang itu. Keadaan ini menjadikan seseorang itu gagal berfikir untuk menyelesaikan masalah dengan lebih efektif berbanding dengan individu yang seimbang aspek pemakanannya. Jadi, pemakanan seimbang menjadikan aspek mental manusia lebih stabil dan berdaya tahan. Saya akan menerangkan kandungan dan keperluan makanan berkhasiat mengikut piramid makanan. Dalam piramid makanan ada 5 kumpulan. Kumpulan 1 ialah nasi, mi, roti, bijirin, produk bijirin dan ubi-ubian. Makanan ini membekalkan karbohidrat kompleks dan serat serta merupakan sumber tenaga utama. Seterusnya, kumpulan 2 ialah buah-buahan dan sayur-sayuran. Makanan ini membekalkan vitamin, serat, mineral dan antioksida yang penting untuk meningkatkan ketahanan badan terhadap penyakit. Kemudian, kumpulan 3 ialah ikan, ayam, daging, telur, kekacang. Makanan ini membekalkan protein, vitamin B, zat besi, zinc, kalsium dan magnesium. Selepas itu, kumpulan 4 iaitu susu dan produk tenusu. Susu dan tenusu membekalkan kalsium dan protein yang penting untuk badan. Ianya juga merupakan sumber bagi magnesium, fosforus, vitamin D, riboflavin. Akhirnya, kumpulan 5 iaitu minyak, lemak, gula dan garam. Kumpulan makanan ini perlu diambil dalam jumlah yang sedikit. Pengambilan yang berlebihan dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit kronik. Simpulannya ialah sekarang anda telah maklum bahawa diet yang sihat bukan sahaja mempengaruhi fizikal tubuh badan yang boleh dilihat, malah ia juga memberi kesan besar terhadap kesihatan dan kesejahteraan mental anda. Jika anda merupakan salah seorang individu yang sedang bergelut dengan mood yang mungkin ada turun naiknya dengan kerap, perhatikanlah apa yang anda makan setiap hari. Mungkin pemakanan itulah yang menyebabkan anda seringkali mengalami stres di tempat kerja selain faktor-faktor lain yang lebih jelas.